Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Dialog Anak Muda. Kami bawakan versi Semangat Malaysia Memilih 19 November ini, dan apabila kita bercakap tentang PRU, Pilihan Raya Umum yang ke-15, sudah tentu elemen yang paling utama apabila kita cakap tentang PRU ini adalah berkaitan dengan partisipasi anak muda. Yang saya maksudkan adalah undi 18 dan juga pendaftaran automatik bagi pemilih-pemilih yang layak mengundi. Kalau secara statistiknya, secara keseluruhan telah pun diumumkan jumlah keseluruhan pengundi yang layak mengundi adalah 21 juta. Tetapi kalau kita ambil kelompok anak muda 18 tahun sehinggalah 40 tahun, jumlahnya juga besar, 10.6 juta. Tapi kalau saya narrow down lagi, melihat kepada kelompok 18 hingga 20 tahun, undi 18 yang kita selalu maksudkan, angkanya lebih kurang 1.4 juta. Di platform Dialog Anak Muda ini kita bukan melihat hanya kepada angka-angka ini sahaja ataupun melihat kepada partisipasi ataupun mobiliti pengundi muda, tetapi di platform Dialog Anak Muda ini juga kita nak meraihkan dan juga bagaimana kita boleh nak menangkap imajinasi golongan anak muda, dan yang paling penting kita nak memenuhi selera pengundi muda khususnya di bandar. Dan kerana itulah memang sengaja saya pilih lokasi di The H at Hartamas ini. Terima kasihlah kepada pihak pengurusan kerana membenarkan kami membuat dialog anak muda di lokasi yang cukup strategik bagi anak muda di tengah ibu kota ini. Dan pastinya saya tak nak cakap panjang-panjang kerana ini adalah satu program ataupun dialog anak muda. Kita nak raikan suara anak muda. Saya perkenalkan yang pertamanya Ruben Raj. Ruben Raj adalah Timbalan Ketua MMK Pandan. Di sebelah Ruben adalah Muhammad Nizam Abdullah Hamidi. Muhammad Nizam adalah Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di sebelah saya, kalau dulu saya panggilnya Amira saja, tapi sini dah ubah sikitlah. Yang berhormat YB Amira Aisyah. YB adalah Timbalan Presiden Parti Muda yang juga adun bagi Puteri Wangsa, juga turut menyertai di platform Dialog Anak Muda ini. Seperti biasa kami bawakan suara dan juga partisipasi daripada anak muda pelbagai latar belakang. Yang pertamanya di sebelah saya adalah Nurul Rifayah, aktivis mahasiswa. Di tengah adalah Ahmad Farhan Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, dan di hujung sana wakil daripada undi 18 yang sentiasalah menyokong program-program anak muda dan sentiasa bekerjasama strategik, rakan strategik kami di Astro Awani, Ashley Noel, iaitu Eksekutif Komunikasi Undi 18. Saya tahu YB dan juga wakil parti tak sabar nak memulakan dialog, tapi bagi ruang kita nak dengarkan daripada suara anak muda dahulu. Kalau boleh saya nak mulakan dengan Ahmad Farhan Rosli, kerana bagi mewakili mahasiswa, sebenarnya sebelum lagi penamaan calon ataupun sebelumnya terbubar, mahasiswa dah teka hadapan dulu. Mereka dah membentangkan mahasiswa apa yang perlu ahli parti politik ataupun pemimpin politik yang nak bertanding ataupun yang bertanding pada PRU 18 adalah 15 manifesto 15. yang mereka 15 manifesto yang mereka utarakan ataupun yang mereka nak pancing ahli politik ini. Saya nak mulakan dahulu. Kita bercakap tentang literasi politik anak muda, tetapi realitinya, refleksinya, adakah anak muda hanya bercakap politik di media sosial saja? Terima kasih Surawani atas sebutan rakan-rakan panel dan juga penonton yang sedang mengikuti kita di atas talian. Ialah 15 manifesto yang dikemukakan oleh gabungan mahasiswa seluruh negara itu mewakili suara yang mungkin tidak besar, tapi adalah suara yang signifikan, suara yang perlu diperhitungkan pada Pilihan Raya Umum ke-15 ini, di mana Pilihan Raya Umum ke-15 ini it very subtle that semua mahasiswa itu boleh mengundi, tidak seperti mana Pilihan Raya sebelum ini. Apapun saya melihat bila bicara soal kesedaran, kita tidak ada suatu kayu ukur yang jelas, melainkan indeks belia negara yang dibuat saban tahun oleh Institut Penyelidikan Belia Negara IRIS, yang mengatakan sosialisasi politik di kalangan belia, lebih tepat yang berusia 15 hingga 40 tahun ini, merupakan antara domain terendah ataupun individu yang perkara yang mudah cakapnya paling tidak disukai di kalangan orang muda. Tetapi kita tidak mahu apologetik dalam hal ini. Saya rasa dia bukan tidak disukai ataupun tidak diminati. Isunya adalah isunya pendedahan. Pendedahan yang bersifat bipartisan. Pendedahan yang bersifat adil, yang bersifat seimbang, yang meletakkan orang muda ini berasa ya politik ni bukan
soal pergaduhan, soal maki hamun, soal perebutan kuasa semata, tapi ia adalah soal yang paling tinggi yang saya ungkapkan sebagai sebahagian daripada national love ataupun kecintaan yang tinggi kepada negara. Sebab ada penyair daripada Itali mengatakan when it come to politics is very serious matter to left alone to the politician only. Maknanya orang muda kena faham, orang muda kena didedahkan bahawa soal politik demokrasi ini adalah sesuatu perkara yang cukup berat untuk kita serahkan semuanya kepada orang muda. Sebab itulah pemikir Indonesia Bapa Muhammad Natsir mengatakan, kamu boleh untuk tidak tahu soal politik, tapi ketahuilah seluruh kehidupan kita ini dipengaruhi oleh politik. Itu saja kot sebagai permulaan. Percayalah cakap saya, lebih kurang dalam 5 tahun akan datang, Abang Fahan akan bertanding untuk Piala ke-16. Okey, kita nak ke seorang lagi mahasiswa. Kita tahu dalam sepanjang 3 ataupun 4 tahun kebelakangan ini, dinamika politik berlaku dalam negara. Mahasiswa juga antara yang menyuarakan pandangan kalau bercakap tentang dinamika politik. Mungkin boleh sedikit Nurul Rifayah bagi sedikit pandangan melihat kepada politik dan juga anak muda. Kalau pertama sekali saya ingin cakapkan terima kasih buat Astrawani dan juga semua yang menonton pada hari ini. Untuk kita melihat kepada status quo semasa anak muda pada hari ini, saya tidak nafikan bahawa mereka yang berumur 18 tahun hinggalah yang berumur 21 tahun ini memang tidak ada pendedahan tentang politik. Saya sendiri pada hari ini saya berumur 19 tahun dan saya boleh katakan saya tiada pendarahan politik. Tapi apa yang membuatkan saya terjentik hati saya untuk sertai politik, macam apa yang Farhan katakan, bahawa kalau kita fikir politik itu tidak mempunyai minat kepada kita, anggapan itu salah. Kerana setiap hari dan juga semakin hari, tidak kiralah teknologi itu semakin berkembang ataupun tidak, politik akan sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita. Dan itulah membuatkan saya terdetik bila saya melihatkan kalau kita pergi ke belakang seketika, letusan, orang kata gunung dari letusan Hiroshima dan juga Nagasaki ketika itu, negara Jepun tersungkur dan juga rebah di muka bumi. Dan dikabarkan bahawa negara itu perlu mengambil masa 100 tahun untuk bangkit semula. Tetapi tidak. Realitinya negara itu mengambil masa berpuluh-puluh tahun, kurang daripada 100 tahun untuk memajukan negara dan juga mengangkat martabat negara. Dan saya yakin dan pasti, negara pada hari ini tidak akan maju kalau tanpa anak muda itu sendiri. Kalau saya boleh ceritakan kembali perjuangan undi 18, naik turun mahkamah, ke jalan raya, dan saya juga merupakan salah satu pelajar yang mengambil keputusan segamakan kehakiman di mahkamah, walaupun tindakan itu dikritik. Tetapi saya yakin bahawa itu adalah hak saya. Selagi hak anak muda tidak diranap oleh mereka yang di atas, selagi itulah anak muda pada hari ini patut bersuara untuk masa depan. Alang-alang dah petik nama undi 18, mungkin boleh dikongsikanlah. Kita bercakap tentang literasi politik anak muda ni seringkali diberi ataupun ada satu persepsi yang memandang rendah terhadap intelektual anak muda dalam bidang politik. Mungkin mewakili daripada undi 18 boleh beri sedikit gambaran. Kalau cakap anak muda ni, tak payahlah kita tengok politik negara. Mereka lebih mahir ataupun lebih arif kalau di politik United Kingdom misalnya. Mungkin di peringkat kebangsaan ni dan juga setakat ini daripada undi 18, di mana kalau kita boleh letak kayu ukur tahap pemahaman, literasi anak muda terhadap politik negara ni. Eslin. Terima kasih kepada Astrawani dan juga panelis bersama saya dan semua yang tonton di rumah. Saya berasa bahawa tahap literasi politik anak muda masih agak rendah di negara kita. Saya tidak menafikan bahawa mereka tahu dan sedar bahawa mereka boleh mengundi. Tapi kalau kita berbual dengan mereka di jalan raya ataupun di rumah juga dengan kawan kita semua, mereka tidak ada pendirian sendiri tentang calon atau parti. Mereka juga mempunyai soalan tentang cara macam mana saya nak baca manifesto ataupun pakaian apa yang saya boleh pakai masa pergi mengundi dan sebagainya. Terdapat satu jurang sebab anak muda dijangka mengundi sebaik saja mereka berumur 18 tahun. Tapi walaupun mereka tidak dapat belajar atau berbincang tentang politik masa di sekolah sebab seperti yang Fayah cakap tadi. So kami sebagai undi 18 dan juga rakan-rakan NGO dengan Astrawani yang ada perbincangan seperti ini, kita semua ingin mengisikan kekurangan ini
dan juga mendidik secara infografik dan video dan juga menjawab soalan anak muda untuk mencerahkan mereka terhadap hal-hal politik, saya rasa. YB secara jujurnya lah, bila you dengar wakil-wakil mahasiswa, anak muda dan juga undi 18 ini, YB sendiri dah lebih kurang 7 bulan. Ya. 7 bulan sebagai Yang Berhormat di Puteri Wangsa. Daripada tempoh sebagai anak muda dan juga sebagai yang berhormat, yang berkhidmat untuk rakyat, tak kira lah anak muda ke golongan lebih berkuasa ataupun lebih pengalaman. Kalau kita bercakap tentang PRU ke-15 ni, anak muda, nanti bandar saya nak tanyakan kepada Farhan, bagaimana dalam 7 bulan pemerhatian daripada YB sendiri melihat kepada partisipasi anak muda dalam politik ni? Mungkin saya boleh bagi daripada dua sudut, dan satu daripada a lot of survey-survey yang dibuat oleh survey body, dan kedua daripada segi on the ground tu sendiri. Kalau kita tengok baru-baru ni, I think it was just very recently, ICS ada keluarkan dia punya dapatan survey. Dapatan survey ni untuk anak-anak muda, dan kalau kita tengok dalam tu about more than 70% orang muda yang berusia 18 hingga 21 tahun mereka berminat untuk berpartisipasi dalam politik. They read, they consume political news. Tetapi masalahnya adalah daripada 70% itu juga hanya 30% yang ada pendirian politik sendiri, macam yang disebut sebentar tadi. Selebihnya mereka lebih ingin mengundi based on apa yang ibu dan ayah mereka mengundi. Jadi they read, they consume political news, tapi at the end of the day bila ditanya apa yang mereka, siapa yang akan mereka undi, mereka kata mereka akan ikut ibu dan ayah. Dan I think benda ini adalah suatu benda yang kita perlu ubahkan dan pecahkan kepompong itulah. Tetapi kalau saya lihat on the ground, secara jujurnya very polarized, stark difference. Mereka yang berminat memang betul-betul berminat, dan mereka yang langsung tak berminat, langsung tak kisah pun tentang politik. Kenapa saya kata begitu? Kalau dulu, not dululah, tapi contohnya macam saya sendiri, sewaktu saya berusia Syarifaya 19 tahun, 18 tahun, I read political news. I am excited untuk do my duty untuk mengundi, tetapi saya tak begitu keen untuk join political parties. Tetapi sekarang ni kalau orang muda yang baca political news dan mereka tahu apa yang terjadi dengan politik, mereka juga berminat untuk masuk dalam parti-parti politik. In fact, sewaktu saya berkempen di Puteri Wangsa, my team are made up of mahasiswa. Dan ada juga pelajar berumur 16 tahun, 17 tahun who campaign for me. Bermakna mereka bukannya langsung tidak ingin tahu tentang politik. Tetapi pada masa yang sama, kenapa saya kata polarized difference tu, pada masa yang sama, ada juga yang saya jumpa, kebanyakannya tidak tahu pun mereka boleh mengundi. In fact, benda ni bukan sekadar mahasiswa. Kita jumpa orang yang berusia, anak muda yang berusia 23 tahun, 24 tahun. Bila kita kata nanti jangan lupa keluar mengundi, dia kata, oh tapi saya belum daftar lagi. So the fact yang kita sekarang ada automatic voter registration pun ramai belum yang tidak tahu. So I agree, kita sebagai contohnya parti-parti politik, NGO kena buat lebih banyak untuk memastikan ada kesedaran politik itu dalam anak-anak muda. Tetapi beyond that, lawmakers ataupun penggubal dasar, penggubal polisi perlu pastikan bahawa pendidikan politik itu is systemized, ada dalam sistem kita. Maknanya pendidikan politik itu tidak boleh wujud secara tak formal saja, perlu formalkan dalam kita punya sistem pendidikan daripada mereka berusia 15 tahun, mereka dah boleh belajar. Kalau kita tanya orang muda, adun dengan ahli parlimen, bezanya pun mereka tak tahu. Kalau nak belajar pun di tingkatan 6 baru ada kelas tersebut. So sebenarnya daripada umur 15 tahun kita dah kena bagi tahu apa fungsi Dewan Rakyat, apa fungsi Dewan Negara, apa beza daripada peringkat persekutuan dengan peringkat negeri. Semua ni orang muda patut tahu, because at the end of the day, voting is for their future. Farhan, adakah apa yang dikongsikan oleh YB ini berlaku khususnya di bandaraya seperti Kuala Lumpur ni? Kita tahu bandaraya Kuala Lumpur ni tak semuanya mewah, tak semuanya T20, ada kelompok M40, ada kelompok B40. Tapi daripada sudut pemahaman dan juga bagaimana cara fikir anak muda tentang politik, ada apa yang disebutkan tadi, polarized different itu? Pertama, terima kasih Awani kerana jemput. Dan nama saya Nizam, bukan Farhan. Okay. Jadi Nizam. saya tadi panel tadi tanya saya, jadi saya kata macam Farhan ke Nizam ke? Jadi saya confuse kat situ. Kita straight to the point lah. Untuk pandangan saya secara peribadi, saya melihat bandar ni merupakan incubator politik ataupun political hub kepada anak muda di seluruh Malaysia ni.
Dan bandar ni contohnya di Kuala Lumpur dia menjadi satu cerminan jendela Malaysia di mana first hand information mesti datangnya di sini, central. So kalau katakanlah benda itu baik di KL ni ataupun di central ni, dia akan ada domino effect ke negeri-negeri lain. Contohnya macam YB Amira. Dia hari ini berada di KL tapi adun di Johor. Jadi maksudnya di sini dia boleh mobile di mana-mana. KL ni mobile. Untuk dapatkan anak muda ni, sebenarnya untuk reach anak muda di bandar bukan senang. Diorang ni very mobile. Diorang ni duduk di Bukit Bintang contohnya, bekerja di lembah pantai dan mengundi di Batu. Dia very mobile, dia susah. Tapi dalam konteks anak muda bandar, mereka ni very dynamic. Hari ni boleh sokong BN, esok sokong PN, lusa sokong PH. Pertama, kalau kita tengok dalam konteks bandar ni, kebanyakan daripada anak muda dia akan bercakap soal integriti pemimpin, credibility pemimpin dan sebagainya. Itu fokus utama. Selain pada servis ni lah, servis ni semua kalau KL ni agensi boleh melaksanakan segala perancangan ni. Cuma apa yang boleh kita bawa pada hari ini ialah anak muda di bandar ni dia lebih pada itu. Hari ini kena bercakap soal dasar, perlu bercakap soal policy, perlu bercakap soal ekonomi, wa'imma climate change, perubahan iklim. Contohnya lah, saya 2 tahun lepas lah, selepas kami kalah tu, saya bawa diri ke Jakarta bersama Naib Ketua Muda UMNO Malaysia, Saudara Syaril yang sekarang bertanding. Saya pergi ke himpunan belia 50,000 orang. Dan saya tengok bagaimana belia di sana, dia respon kepada panel-panel macam kita ni. Dan diorang ni very responsif. Lepas tu, diorang ni memang nampak aktif. Dan saya melihat kalau kita tak ke hadapan ni, kita masih bercakaran soal politik, kita tak bercakap lebih above that, dan kita akan ketinggalan dengan negara seperti Indonesia. Which kalau kita tengok, kita pun dah ketinggalan mungkin dengan Indonesia, Vietnam, malah Filipina. Jadi disebabkan itu, saya melihat dari sudut dalam anak muda dalam konteks bandar ni, we have to finish it once and for all. Maksudnya, okay, PRU 19 hari bulan. Let's finish it once and for all. Akta lompat parti pun dah mungkin kita akan sedang berjalan ni, dan kalau boleh tak terjadi lagi lah seperti macam tu. Kita perlu fokus 5 tahun mentadbir, sama ada BN ke, PN ke, PH ke, sesiapa pun yang diberi mandat oleh rakyat untuk mentadbir, then let it be. Perlu ada satu dasar polisi jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang untuk anak muda belia. Saya bukan nak bash mana-mana, tapi kita tak fokus, kita lebih fokus kepada politik. PH dia tak ada dasar yang konkret ketika itu, 22 bulan, tentang dasar, kat mana dasar belia kita nak bawa. PN pun sama, keluarga Malaysia pun tak sama juga. Kita lebih fokus kepada bagaimana Anwar Ibrahim nak naik dulu, Tun Mahathir berapa bulan. Selepas itu kita pertukaran kerajaan, masuk era Tan Sri Muhyiddin, dan seterusnya kita fokus kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Kita lebih fokus kepada politik. Jadi dalam konteks tu. Jadi anak muda pada hari ini dia mungkin sedikit bosan dengan permainan percaturan politik. Dan apa yang boleh ditonjolkan anak muda parti-parti politik seperti YB, Ruben, hari ini kita kena above that. It's not about politik itself. Dia kena lebih pada itu. Kita perlu cakap lebih lebih daripada konteks politik, kepompong parti-parti politik ni. Ruben Raj, Timbalan Ketua AMK Pandan. Kalau diikutkan Pandan ataupun kerusi Pandan ni memang secara tradisinya begitu panas lah kerana calon-calon bertanding. Kalau cakap orang politik, dia dah masuk dah cerita tentang politik. Politik tu nanti, tapi saya nak tanya tentang... Dia dah masuk dah dulu. Okey, saya tahu YB sabar. Saya cakap semua. Pandan mungkin bagi kategori belia dan juga anak muda bandar secara khususnya, adakah sepanjanglah kempen, saya bukan nak cerita macam ada kempen sedang berlangsung, tetapi bila anda turut membantu rakan-rakan ataupun calon yang bertanding bagi parti yang anda sokong, bagaimana reaksi dan juga refleksi anak muda apabila cakap tentang PRU ke-15 ini? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Awani untuk jemputan dan juga rakan-rakan yang datang. Saya sebenarnya I kind of agree with the point daripada rakan daripada UDI 18, daripada YB juga, sebab yes, there is a very different group of people yang kita target. Sebab kita baru-baru ni di Pandan, daripada khususnya AMK, kita buat program bersama dengan
pelajar-pelajar Form 6. Okay? Tapi bukan atas tiket parti, this was on an NGO basis. Tapi apa yang kita dapat faham, dengan 80 orang kita ada, a small survey was done. Survey ini menunjukkan bahawa yes, pelajar-pelajar Form 6, mereka ada pendidikan pengajian am yang membolehkan mereka fahami politik. Parti mana yang ada, bagaimana mengundi, bagaimana nak pilih mencalon, the proses tugasan ahli parlimen, tugasan DUN. Tapi the issue happens is bilangan yang mendapat atau menerima ilmu pendidikan politik, it's a very small amount, especially when you compare to those daripada 18, 19, 21, the first time voters, a very small scale. Namun golongan besar adalah those yang mungkin they are no longer proceeding for studies, yang dah masuk ke era pekerjaan ataupun yang sedang sambung belajar di college or university elsewhere, yang mana mereka belum dapat lagi pendedahan politik. So that is where the whole big gap happens. This actually akan menyebabkan mereka ni kurang pengetahuan dan kepentingan politik. Alright. So that is where which we have to address, dan apa yang kita dapat fahami, mereka dah tahu mereka nak undi siapa. Okay? Dan mereka yang kita jumpa, kita santuni, mereka ni dah tahu yang bukan lagi konsep berpolitik mengikut parti, malah mengikut polisi yang dibawa, dasar yang dibawa, manifesto yang disampaikan dan calon-calon yang bertanding. Because we have various calons yang dekat, yang anda mungkin pernah jumpa dekat parlimen. In fact, ada poster yang pernah jadi viral, you know, of some monkeys and some parliamentary members was all linked. So golongan ni faham. Cumanya yang soal besar ni golongan yang tidak menerima ilmu pendidikan politik. So that is where which we have the target. That is where kita harus lebih gerak ke depan untuk menyantuni dan memastikan mereka memilih bukan mengikut ibu bapa, bukan mengikut any offer ke, but it has to be based on the credibility of the candidate and the possibility that particular kolaborasi itu boleh membawa kepada negara ini. Okey, saya nak merujuk kepada apa yang Ruben katakan dalam satu dapatan tinjauan awam yang dilakukan oleh Ilham Center baru-baru ini, yang mana antara satu klausa ataupun satu pertanyaan yang dilakukan, adakah antara isu parti dan juga calon yang menjadi pilihan kepada pengundi-pengundi. Saya nak fokus kepada kategori muda ataupun bagi yang undi 18 ini, bagi kategori 18 hingga 20 tahun, lebih kurang peratusannya, lebih 40% memilih calon, 35% adalah isu dan selebihnya adalah 25% adalah parti. Farhan ya, bukan Nizam. Farhan mungkin boleh kongsikan parti, calon dan isu. Di mana titik tengah bagi tumpuan bagi mahasiswa? Kita jurus kepada calon. Isunya tetapi itu secara ideal percakapannya. Tetapi dalam konteks kita yang mengamalkan perwakilan demokrasi berperwakilan ini, bila tidak dapat tidak, bukan calon itu yang akan membentuk kerajaan. Yang akan membentuk kerajaan adalah sistem first past the post. Ini adalah parti yang akan mendapat majoriti. Justru bagaimana kita mahu menyeimbangkan antara idealisnya anak muda ini dalam suasana praktikal politik Malaysia. Sebab saya setuju dengan beberapa persoalan yang dikemukakan, soal stability. Sebab bila negara politik stabil, dia akan buka ruang yang lebih mudah untuk orang muda cari kerja, pelabur datang, pembangunan yang lebih menyeluruh. Jadi ideal calonnya, tapi when it come to practical, the best party yang boleh serve the nation, anak muda harus dilihat juga. Okey, saya ada lebih kurang dalam 3 ataupun 2 minit sebelum nak pergi berehat. Isu, parti ataupun calon pilihan mahasiswa. Bagi saya, bila kita lihat pada menyeluruh, betul saya setuju dengan Farhan. Kita melihat kepada calon itu sendiri. Kalau saya adalah seorang pengundi daripada Gombak, kalau kita lihat dasar Azmin Ali itu sendiri dan juga Amiruddin Syari, semestinya saya akan pergi kepada Amiruddin Syari itu. Kita lihat secara praktikalnya. Tetapi kalau kita lihat secara popularitinya, followersnya di social media, sebenarnya kita boleh cenderung kepada Azmin Ali sebenarnya. Tapi kalau lebih saya, mahasiswa lebih cenderung kepada calon berbanding kepada parti. Dia pun dah start kempen daripada undi 18 isu, parti ataupun calon yang menjadi tumpuan anak muda kategori 18 hingga 20 tahun ini. Saya rasa kita sentiasa menggalakkan pengundi untuk memilih calon berdasarkan nilai. Tapi
dalam sistem first past the post, we know that the party with the majority wins. So saya cadangkan bahawa anak muda mengambil langkah untuk menilai kesesuaian calon kepada kawasan mereka sendiri, tapi juga melihat bigger picture dan memutuskan jika mereka setuju dengan prinsip dengan nilai yang parti politik put forward dengan calon yang tersebut, dengan calon yang mewakili parti itu. Okay. YB, Nizam dan juga Ruben, anda dah dengar antara isu parti dan juga calon, kerana selepas ini kami ataupun saya nak bawakan diskusi dialog anak muda ni. Kita nak bergerak lebih beyond daripada PRU15 ataupun politik. Kita nak bercakap tentang ekonomi anak muda. Tadi disebutkan ada calon lah, parti lah, isu lah, tapi nak beli jiwa anak muda ni bagaimana? Selepas ni dalam dialog anak muda. Baik, kembali dalam dialog anak muda. Kami masih lagi bersiaran dari The H at Hartamas dan fokus untuk dialog anak muda pada minggu ini sudah tentu melihat kepada memenuhi selera pengundi muda khususnya di bandar. Sebentar tadi sebelum berehat kita dah dengarkan apa yang menjadi tumpuan bagi anak-anak muda antara isu parti dan juga calon. Wabi, sebentar saya nak tanya kepada Nizam dulu sebab Nizam adalah Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di bahagian pertama kita dah bercakap tentang politik PRU15 ni. Kalau cakap pasal politik bosan juga. Anak muda saya tahu ada banyak perkara selain pada cerita pasal pocketnya, kita juga cerita pasal sosial hidup mereka. Mungkin boleh dikongsikan sedikit. Kita melihat dalam tempoh 2-3 tahun kebelakangan ini kita bercakap tentang pasal pandemik dan juga realiti ekonomi baharu untuk anak muda. Mungkin boleh dikongsikan khususnya kalau kita berada sekarang di Hartamas ataupun di bawah Parlimen Segambut, saya rasa demografinya tidak semuanya sama. Mungkin di sini kita lihat mungkin persepsinya mewah bagi mereka yang tinggal di kawasan perumahan elit, tetapi kalau kita bergerak sedikit ataupun kita berjalan sikit, kita tinjau masih dalam parlimen yang sama ada kampung-kampung setinggan yang mungkin demografi ataupun latar belakang pendapatannya cukup berbeza. Waktu ini kita nak bercakap tentang ekonomi anak muda bandar. Bagaimana boleh kita fahami tentang ketahanan, survival anak muda dalam soal ekonomi? Kita nak menuju tahun 2023 ni, tahun yang cukup menakutkan ni, Nizam. Kalau kita tengok dari segi ekonomi anak muda pada hari ini, kita tengok pasca COVID ni, so mereka ni macam baru nak hidup semula. Jadi kalau kita tengok yang minimum wages yang 1,500 ni, kalau dalam konteks di bandar ni masih tidak mencukupi. Kalau kita tengok dari kalau definasi di Baitul Mal, 4,000 tu masih asnaf kalau di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur ni. Jadi itulah sebenarnya cabaran utama. Sebenarnya cabaran utama dalam kalau anak muda di bandar ni ada 3. Pertama ialah perumahan, kedua ialah jaminan pekerjaan dan ketiga ialah gaji. So life and livelihood lah maksudnya. So kelangsungan hidup untuk meneruskan kehidupan mereka di bandar ni sangat mencabar. Contohnya kalau kita bekerja hari ni, rata-rata kalau diploma student yang baru graduate, dia gaji mungkin sekarang ni average 1,500, 1,800. Kalau degree student mungkin 2,500, 3,000. Jadi kalau dikira-kira tu masih di bawah paras asnaf tu. Jadi itulah mereka terpaksa buat 1 ataupun 2 kerja. Kebanyakan daripada mereka ni, mereka involved dalam gig ekonomi ni. Siang jadi kerja rutin, malam terpaksa jadi Grab driver ke untuk menambah pendapatan mereka. Bayangkan kalau di sini, yalah kalau tengok kondo-kondominium, dengan mudah hanya 2,500 sewanya. Kalau di Parlimen Segambut, kalau di Parlimen Batu contohnya, antara parlimen paling banyak sekali PPR. Dia ada 3 parlimen yang banyak PPR-nya, iaitu Bandar Tun Razak, Lembah Pantai dan juga Batu. Kalau dalam konteks tu, PPR ni dia boleh kata berapa ramai je. Sebab saya dalam sistem 48,000 permohonan contohnya untuk menduduki PPR. Yang tinggal hanya lebih kurang 200. Jadi dalam konteks ini, pertamanya kita perlu, ialah dalam keadaan pada hari ini, baru kita kena ada, macam tadi saya setuju dengan Zail Farhan, kita kena stable, kena stabil dari segi politiknya. Sebab dia akan ada domino efeknya, memberi kesan kepada kesan-kesan yang lain. Contohnya dari segi ekonomi. Saya berada dalam sistem, bolehlah orang kata merasa berada dalam pejabat menteri. Saya tengok kekangan kita pada hari ini bila kita mempunyai
keadaan yang bercampur-campur ni, kekangan kita ialah untuk melakukan decision making. Keputusan tu susah. Jadi bila kita nak buat keputusan tu susah. Jadi dasar dan polisi yang kita nak buat ni dia terbantut. Jadi banyak benda dan perkara yang kita tak boleh orang kata nak move forward. Tak boleh nak pergi in terms of nak mencari peluang peluang pekerjaan dan sebagainya. Bila tak stable, politik kita tak stable, ekonomi kita tak stable, projek tak masuk, project manager tak ada kerja, orang kata eksekutif tak ada kerja, pion-pion pun tak ada kerja. Jadi benda-benda macam ni memberi kesan. Pertama, kita kena stable. Dah stable, then dia akan memberi kesan kepada kesan-kesan yang lain. Dan anak muda pada hari ini, dia memang bergantung harap dalam 2-3 kerja kalau di bandar ni. Sebab tak cukup, memang tak cukup kalau kita tengok gaji dan mereka terpaksa bayar sewa kereta, rumah dan sebagainya. Jadi disebabkan itu kita hari ini, macam saya berbalik tadi, saya kata perlu ada dasar dan polisi jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Jadi kita we finish it once and for all. Selepas 19 bulan ni tak ada lagi langkah Sheraton ke, langkah Hilton ke, langkah PWTC, tak ada. We focus on on our generation. Nizam dia berada dalam sistem. Saya tinggal di Parlimen Batu, ada beberapa perkara yang dimaksudkan ataupun yang disebut tadi ada betulnya. Ruben mungkin boleh dikongsikan anak muda di bandar. Mungkin ada apabila kita bercakap tentang isu ekonomi anak muda di bandar ni, ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang. Anak muda melalui tempoh yang cukup sukar dalam tempoh 2-3 tahun ini. Ada rakan-rakan kita yang kehilangan kerja, ada yang berniaga terpaksa tutup kedai, gulung tikar dan mungkin ada yang bekerja terpaksa diberhentikan. Bagaimana kita nak tahu bila kita cakap pasal PRU ke-15 ni, setakat ini masih lagi kita belum kedengaran ahli-ahli politik bercerita ataupun betul-betul fokus nak cakap pasal ekonomi anak muda. Daripada Parlimen Pandan, mungkin daripada apa yang anda saksikan dan anda temu bual, daripada anda kunjung mengunjung, kopi mengopi, ekonomi anak muda ni apa perkara yang terlepas pandang? Okay, terima kasih. So, first thing first, right? Memang saya agree dengan Sheraton move as what saudara Nizam said, betul. Masa PH ambil alih pada tahun 2018, memang the investors, they had the confidence of coming in. Kita memang ada nampak perubahan dan ada demand yang mereka nak masuk sebab the confidence was built. The change was brought. The change was brought by the people. Malangnya kita gagal nak kekalkan because of certain issues lah. Okey, tapi kemudian tu ada kerajaan yang agak pendek. Kalau dia soalkan kerajaan 22 bulan, ada pula kerajaan yang 18 bulan. Ada pula baru-baru ni yang even shorter. I don't know. Setahun ke? Setahun lebih. So I don't know. So benda ni memang dah nampak sangat dengan ketidakstabilan politik, tapi yang menghujah-hujahkan kestabilan politik dan kemakmuran. So I do not see the link, the syncing bagaimana dia punya links. So moving forward, dengan isu begini, tidak ada pula yang investors, tiada orang yang datang nak melabur kat negara kita. The impact happens to be bukan hanya kepada anak muda tapi keseluruhan. Ini saya kata, as you see, for the past 4 years, for the past 1 year, dalam 4 meeting yang berlaku from bank negara, yang mengakibatkan every meetings, yang in fact paling baru ni, kenaikan OPR naik sebagai 0.25%. Kalau kenaikan OPR, mungkin orang luar bandar ataupun orang yang kurang faham bagaimana benda itu berefek, it actually increase your interest rate towards the bank. So from the day that it started from, contoh daripada awal tahun, okay, dan naik dah 4 kali. So kiranya peningkatan dia dah almost to 1%, 0.25. Kepada mereka yang nak beli kereta, dia affected. Siapa nak beli rumah, also affected. And those who are making any bank loans, affected. Baru-baru ni, I receive a call. Nak tak make personal loan? Tapi sedangkan saya tak minta personal loan, tapi minta. So memang they know that anak muda tengah terdesak. They know, mereka tahu yang anak muda perlukan duit. Malangnya mereka offer personal loan which does not help. Benda tu akan menyusahkan lagi anak muda. Mungkin dalam 1 minggu ataupun 2-3 hari yang awal, the first 2 months, maybe yes, they might have the feel of it. Tapi lama kelamaan masa dia nak bayar balik, mereka tidak boleh bayar balik. That is all affected because of the instability of the politics. Moving also, kita dapat tahu yang memang ramai anak muda yang terlibat dalam gig economy. A lot of them have got into their own business. A lot of them have lost job. This question is sangat close to my head. Sangat rapat dengan saya sebab saya bekerja sebagai recruitment consultant.
I'm a recruitment consultant. I recruit students, I recruit locals to overseas and overseas to Malaysia. Okay. And one point of time, because of pandemic, saya hilang kerja juga. Dan akhirnya saya bawa Lala Move. This is my personal story. And memang lepas pasca pandemic COVID-19, a lot of them have lost their job. Ramai yang kehilangan kerja, ramai yang effect. Sekarang mereka nak berpulih balik, they're going back. Tapi yang menjadi isunya pilihan kerja. A lot of companies, banyak syarikat yang memilih orang-orang yang berkemampuan untuk berbahas dalam bahasa Chinese, dalam bahasa Mandarin. That gives a lock to those who does not speak Mandarin. That's an issue. Dan kita juga ada isu pembayaran gaji yang tidak setimpal. Kalau gaji minima is one question, we also have certain individuals, certain group of people, beberapa golongan mereka yang mendapat gaji yang lebih berbeza daripada golongan satu lagi. That has to also be issued. Kalau benda ni masih berterusan, keep on going, it does not going to cater. Therefore, it goes back again to proper policy. It has to give a proper, dia perlu bagi satu jalan ataupun jalan penyelesaian yang lebih sesuai, satu dasar, satu polisi yang lebih terang dan pembukaan semula ataupun pembukaan sektor-sektor baru. For example, digitalization. That opens a new era, tidak kira dia daripada bandar, luar bandar, berpendidikan ataupun tidak, mereka boleh menceburi dalam bidang tersebut. YB Abira, Puteri Wangsa bukan mudah 7 bulan, sepanjang 7 bulan ini. Mungkin boleh dikongsikan, mungkin ada perbezaan daripada realiti yang dihadapi oleh di Bandar Kuala Lumpur. Apa mungkin biasanya lah yang anak muda luahkan kepada YB sendiri apabila kita bercakap tentang ekonomi anak muda ni? Saya rasa daripada konteks anak muda kat mana-mana pun kos kehidupan dan juga gaji, masalah gaji yang tak bermaruah itu sama across dekat mana-mana pun kita pergi. Kalau di Puteri Wangsa ni, sebab kita di Johor ni selalu membandingkan kehidupan kita bukan dengan kehidupan rakan-rakan di Kuala Lumpur, tapi kita suka membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang di Singapura. Jadi bila kita nak bandingkan daripada segi gaji sebagai contohnya antara Johor dengan Singapura, memang jauh lah bezanya. Sebab tu baru-baru ni pun lebih 15,000 ke 18,000 jururawat yang bekerja ke Singapura. Kerana apa? Kerana di Singapura gaji yang mereka terima sama banyak dengan pakar bedah di Johor. Jadi why would they stay in the country? Tapi kalau kita cerita tentang isu gaji ni, sebenarnya bila kita melihat kepada ekonomi anak mudanya, dia lebih menyeluruh daripada hanya berkisar tentang gaji semata-mata. In terms of gaji, you have to look at juga daripada awal lagi, daripada segi pendidikan. Kemudian you tengok juga kepada support system dalam ekosistem gaji tu. Contohnya daripada segi pendidikan, antara masalah paling besar yang kita hadapi untuk pendidikan dan pekerjaan adalah mismatch. Mismatch apa yang kita sediakan di peringkat pendidikan, terutama sekali di peringkat IPT, berbeza dengan apa peluang pekerjaan yang ada di luar sana. Di mana peluang pekerjaan dah lebih kepada IR 4.0 sebagai contohnya, tetapi di peringkat pendidikan kita masih stuck di tempat yang lama. So sebelum ini juga saya berkhidmat di KPM and we were trying to solve the mismatch. Tetapi it's not as easy to dismantle sistem yang sudah lama berada di situ. Tetapi kalau kita lihat kepada mismatch tu juga, sebab tu sekarang ni kalau kita tengok more than 70% anak muda mereka tak berminat untuk sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi kerana bagi mereka there's no use, because at the end of the day kalau saya ambil contohlah saya ambil jurusan medical sebagai contohnya, keluar housemanship pun tak cukup, nak jadi doktor pun tak cukup penempatan sebagai contohnya. And at the end of the day, mereka buat apa? Gig economy. Mereka terpaksa buka bisnes sendiri. So benda-benda itu membuatkan mereka kurang berminat untuk sambung pelajaran. Dan kita kalau tengok sekarang ni pun orang muda kita, mereka dah tak memilih lagi. Kadang-kadang orang suka kata orang muda memilih. No, they are not memilih. In fact, orang muda kita, they are willing to do the 4D work. 4D ni orang kata dirty, dangerous, difficult and demeaning. Dia orang boleh buat benda-benda ni. Tetapi kerja-kerja begini tidak menjaminkan mereka gaji yang bermaruah macam yang saudara Nizam sebut sebentar tadi. Pada masa yang sama juga kalau kita lihat Puteri Wangsa bagaimana ia berbeza dengan di Kuala Lumpur adalah daripada segi support system tu. Kenapa? Sebagai contohnya daripada segi pengangkutan awam. Orang-orang muda ni kebanyakannya bila mereka baru mula nak bekerja, mereka tak ada kenderaan sendiri. Saya sendiri masa saya mula chambering, lepas habis kita law student tu kita chambering, saya tak ada kereta sendiri. Jadi kita nak pergi ke kita punya tempat kerja tu, kalau kita ambil Grab mahal kan, nak pergi ke tempat kerja kita jauh. Jadi
kita punya pilihan tu jadi limited. In fact, kenapa pembangunan sistem pengangkutan awam tu kita tak kembangkan ataupun tidak saksamakan kepada seluruh kawasan? Kenapa ianya hanya tertumpu kepada Kuala Lumpur? Saya faham kerana Kuala Lumpur padat, tetapi kena ada pelan untuk memastikan kepadatan itu berkurang dan orang-orang muda masih bersedia untuk bekerja di kawasan mereka masing-masing. Saya sendiri kalau boleh naklah tengok orang-orang di Puteri Wangsa, anak muda di Puteri Wangsa kekal berkhidmat di Puteri Wangsa. Tetapi kita tak salahkan mereka bila support system tu tak ada. Termasuk juga kalau kita nak cerita orang muda, saya kalau boleh sentuh sikit isu security for wanita juga. Sebagai contohnya, kalau keluarga muda yang baru berkahwin, ya, dan kemudian baru dapat anak, bila nak bekerja dua-dua tu jadi sukar kerana kos taska mahal. Nak hantar anak, nak dijaga orang susah, asuhan mahal. Jadi one of them have to sacrifice, and most of the time yang sacrifice adalah wanita, because kita punya tradition is like that. Jadi orang-orang, sebab itu wanita muda, wanita dalam labour force kita hanya 55%, sedangkan bila di sistem pendidikan wanita lebih ramai. And so kita tak provide that system yang menyeluruh untuk support anak muda kita bekerja yang dengan bermaruah. Of course daripada isu gaji tu lebih big picture lah, daripada macam mana you nak masukkan investment yang berimpak tinggi, macam mana you nak pastikan kita punya industri-industri bersaing dengan industri antarabangsa. Dan benda-benda ini semua macam yang Saudara Nizam sebut sebentar tadi, pelan jangka masa pendek, pelan jangka masa panjang perlu dibuat. It is not easy, but it is also not impossible. Sebab negara kita ini berada dalam keadaan yang sangat strategik. Negara kita juga kaya dengan pelbagai sumber dan orang-orang muda kita sebenarnya ramai yang pandai-pandai. Tetapi kita berlaku brain drain kerana kita tak provide benda tu kepada orang muda kita. Okey, Farhad, mungkin boleh dikongsikan sedikit pandangan. Kalau cakap mahasiswa ni, mereka lah paling lantang. Katanya macam mana nak kerja ni gaji 1,500, kalau bawa Grab, kalau terlibat dalam ekonomi gig gaji lebih berkali ganda. Apa menjadi kebimbangan anak muda, khususnya mahasiswa di bandar secara khususnya apabila bercakap tentang ekonomi anak muda ni? Kalau kita ikuti apa yang dikemukakan oleh kawan-kawan panel tadi, ya, isu ini bukan isu yang bersifat dia berkait antara satu sama lain, yang boleh saya sebut sebagai suatu isu yang berkaitan sistem yang kalau istilah pendidikan itu virtuous circle, lingkaran kejahatan yang berlaku. Sebab sekarang ni saya tak nafikan, macam saya sini, saya bercakap lah orang mungkin mahasiswa ni kebanyakannya berada di Lembah Kelak. Mereka dapat beasiswa, tapi beasiswa itu nak bayar yuran, nak beli alat tulis, kadang-kadang perlu buat research kat luar. Kawan-kawan saya yang fakulti AED ataupun fakulti architecture ni kena beli kayu, kena beli pembaris. Ini benda praktikal yang kena bercakap. Dan juga ada di kalangan mahasiswa ini yang terpaksa memberikan sebahagian daripada mudahnya mereka terpaksa bekerja untuk membantu warga mereka di kampung. Ini benda-benda yang real yang berlaku. Justru saya tengok kita perlu mengkaji semula struktur ekonomi kita supaya perkara-perkara yang seperti mana yang disebut tadi, ekonomi ini bukan soal makan minum kita seharian saja. Mahasiswa tidak boleh berfikir, anak muda tidak boleh berfikir hari ni nak makan apa. Mereka kena fikir hari ni nak makan apa, macam mana nak cari duit Grab, macam mana nak beli. Ini tak masuk lagi tayar bocor, takaful, tiba-tiba kena masuk hospital. Perkara-perkara ini melibatkan suatu perlindungan sosial yang lebih baik. Sebab itulah kita melihat kena ada juga perubahan dalam aspek undang-undang. Sebab itu dalam perbincangan kita dalam kawan-kawan di PKPM di Majlis Belia Malaysia, harus ada suatu akta generasi muda. Ini akta yang bersifat futuristik, di mana tidak boleh seluruh hasil negara ini hanya digunakan pada waktu terkini. Contoh ketika COVID, kita terpaksa keluarkan suatu dana yang besar yang sepatutnya menjadi reserve negara sebab kita berhadapan dengan permasalahan ketika itu, dengan mengorbankan sebahagian daripadanya yang sepatutnya digunakan untuk generasi yang akan datang. Itu saya lihat secara undang-undangnya harus ada akta yang benar-benar melindungi generasi sekarang, di samping juga kena juga melindungi generasi yang lebih senior ni, sebab kita juga menuju ke arah aging society yang mana orang muda sekarang ni kena terima mereka akan jadi tua pada satu hari nanti. Dan persaingan-persaingan ini harus ada proses urus takbir yang baik.
negara akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Kita tidak nafikan dalam keadaan konflik global, krisis Rusia, Ukraine yang sebenarnya mengganggu pendapatan ekonomi dunia, tetapi kena ada suatu affirmative action yang semestinya harus ada urus takbir yang baik. Harus ada pemimpin, ya betul stabil itu satu perkara, tapi harus juga ada pemimpin yang mempunyai karakter yang benar-benar fokus ke arah meningkatkan pendapatan negara dan juga pendapatan rakyat, terutama generasi muda itu sendiri. Nurul, kalau boleh nak disampaikan hasrat Nurul kepada ahli-ahli politik ataupun mereka calon-calon yang bertanding pada PRU ke-15 ni, apa 3 perkara yang perlu diselesaikan oleh sesiapalah calon yang nak bertanding dalam PRU ke-15 ni, khususnya yang di bandar ni, di Kuala Lumpur ni, 3 perkara isu ekonomi anak muda di bandar yang perlu mereka selesaikan. Alright, sebelum saya pergi dengan secara detail tentang 3 ekonomi, 3 orang kata saranan yang diminta, suka saya sentuh sedikit berkenaan tentang bila lulusnya undi 18. Sedar ataupun tidak, mereka yang lahir sebulan setengah sebelum PRU dijalankan, secara automatik sebenarnya mereka tidak layak untuk mengundi. Kerana apa? Di dalam website SPR itu sendiri, dalam website ataupun polisi SPR itu sendiri, mereka mengambil masa sebulan setengah untuk proses yang mereka baru 18 tahun ini, dan untuk mereka sama ada mereka layak atau mengundi ataupun tak, mengambil masa jangka masa dalam 30 ke 45 hari. Dan secara tidak langsung hak mereka ini telah diambil dan juga telah dirompak oleh SPR kerana masalah daripada sistem. Dan berbalik pula kepada saudara Nizam sebentar tadi mengatakan bahawa apabila kita politik ini bukan hanya sekadar about dasar, we have to move further. More than that. That is the bigger picture. Tetapi kalau segelintir daripada kelompok anak muda ini tidak dapat hak untuk mengundi, bagaimana mereka untuk menentukan masa hadapan, walaupun itu adalah bukan salah mereka. Itu adalah sistem. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ingin saya suka untuk saya sentuhkan apabila kita melihat umur pascabar itu sendiri. Kalau kita lihat daripada polisi SPR ataupun polisi daripada statistik perangkat air Malaysia itu sendiri, mengapakah umur pascabar ini diletakkan kepada 21 tahun? Ini kerana selaras daripada umur mengundi 21 tahun, jadi secara tidak langsung untuk anda menjadi seorang pascabar, anda perlu 21 tahun. Tetapi itu tidak berlaku pada hari ini. Walaupun undi 18 telah dilaksanakan, tetapi anda tidak layak lagi untuk menjadi seorang pascabar. Takkan kita nak kata mereka tidak matang untuk menjadi seorang pascabar? Mereka tidak boleh lawan dalam PDM. Padahal mereka inilah sebenarnya hak mereka tidak diberi dalam bentuk kesamarataan. Itulah status quo semasa yang saya rasa tidak ada satu pun ahli politik yang membangkitkan ataupun tidak ada satu pun pengubah dasar yang ingin mewawarkan bahawa ini adalah satu masalah. Dan kita perlu selesaikan perkara ini dahulu. Kerana kalau ikutkan lebih daripada 10,000 pelajar yang berumur 18 tahun tidak dapat untuk mengundi pada pilihan raya yang akan datang. Kerana hari jadi mereka sebulan ataupun 45 hari sebelum tarikh PRU. Dan untuk 3 saranan saya sungguh mudah. Yang pertama, semestinya saya inginkan infrastruktur di dalam universiti itu semakin hari semakin baik. Kalau kita lihat dalam universiti, infrastrukturnya sangatlah tidak memuaskan. Universitinya baru tetapi himpitkan satu bilik ada 3 orang, tetapi dengan adanya baru-baru ini universiti saya blackout. Dalam keadaan saya tengah kelas yang hybrid, dan dalam keadaan yang internet yang kurang pantas, menyebabkan bahawa kami sebenarnya ke belakang daripada segi pendidikan disebabkan masalah ini. Yang kedua adalah tuntutan saya berkenaan tentang pengangkutan awam. Seperti apa yang YB Amira katakan sebentar tadi, pengangkutan awam adalah satu kayu ukur untuk mereka-mereka yang tinggal di dalam bandar. Mereka ini bergantung sepenuhnya dengan pengangkutan awam. Kalau saya belajar di Seremban, saya perlu mengambil masa nak dekat 2 jam untuk saya sampai. Padahal daripada KL ke Seremban, maka kalau saya naik kereta tidak sampai pun 2 jam. Tapi mengapa dengan pengangkutan awam yang ada track khusus? Saya mengambil masanya 2 jam. Dan yang terakhir, semestinya saya inginkan gaji yang bermaruah. Kalau saya dah tamat belajar, bagaimana dengan masa depan saya? Dan saya inginkan bahawa generasi yang akan datang tidak melalui apa yang kami rasa, bagaimana kami menimpa untuk mendapatkan hak untuk mengundi tidak dirasai oleh mereka, dan juga mereka mendapat kesamarataan dari generasi ke generasi. Sejauh mana keyakinan anda untuk melihat anak muda akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka pada 19 November ini berdasarkan isu-isu yang kita bincangkan ni, isu anak muda, isu pekerjaan, pendapatan yang tak begitu tinggi.
mereka perlu suarakan. Kalau mereka tak mengundi, tak ada perubahan yang boleh dilakukan. Mungkin sejauh mana? Apa yang menjadi motivasi anak muda keluar untuk 19 November ini? Saya rasa sebagai manusia, as humans, our motivation to do a lot of things adalah emosi. So anak muda bila kita rasa frustrated dengan polisi yang in place at the moment, kita keluar mengundi sebab we want change. So saya rasa beliau mahukan lebih banyak kepelbagaian di antara wakil. Jadi mereka mengundi calon yang lebih muda and also a lot more women candidates. And we're seeing this ada demand untuk parti politik untuk field candidates yang lebih diverse. So saya rasa anak muda harus sedar bahawa jika kita tak kira mana-mana parti atau mana-mana calon yang mengundi, tapi kita harus mengundi sebab yang penting menggunakan hak demokrasi kita untuk pastikan kita mengundi. Kalau kita tak mengundi, kita tak ada hak untuk mengadu tentang perkara macam negara kita tak maju sebab kita tak mengundi. Kita tak bersuara, kita diam semasa pilihan raya. So kalau ada satu, undi anda adalah cara untuk bersuara tentang apa yang anda rasa terbaik untuk negara. So tolong mengundi. Okey, saya ada 2 minit yang terakhir, mungkin saya ringkas daripada Ruben sehinggalah Aislinn dah jawab soalan ni. Apa sebab dan kenapa anak muda perlu tunaikan tanggungjawab mereka pada 19 November ini? Ruben, ringkas saja. Ini negara anda, mengundi adalah hak anda, tunaikan hak anda, we bring the change together. Daripada saya, satu undi untuk masa depan negara, satu undi untuk masa depan beliau. Hidup Malaysia. Baby? Kalau orang muda rasa muak dengan politik lama yang hentam-menghentam, kalau orang muda rasa marah dengan sistem sedia ada, jawapannya bukan tak keluar mengundi langsung. Jawapannya adalah keluar mengundi dan undi calon yang terbaik yang anda rasa akan perjuangkan nasib dan hak anda. Jadi 19 November nanti orang-orang muda, kita ramai-ramai pakat keluar mengundi, kita pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Okey, Nurul, tu kamera anda. 19 November, kenapa anak muda perlu keluar pada rumah dan tunaikan tanggungjawab mereka? Alright, kepada kawan-kawan saya, jangan lupa untuk keluar mengundi pada pilihan raya yang akan datang. Ingatlah kalau anda ingin nama anda ataupun anda ingin berada dalam ruang bulat ataupun anda ingin melihat ramai lagi anak muda, sila keluar mengundi pada 19 November. Farhan, secara ringkas. 19 hari bulan, undilah untuk masa depan Malaysia lebih baik. 19 hari bulan, undilah untuk perubahan. Saya risau kalau ada yang sebut apa mereka nak undi sebab undi adalah rahsia. Tapi terima kasih. Yang pertamanya tadi, yang terakhir, Ahmad Farhan Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM. Awal tadi kita bersama dengan Aislinn Noel, Eksekutif Komunikasi daripada Undi 18. Sebelah saya Nurul Rifayah, aktivis mahasiswa. Ruben Raj, Timbalan, Ketua AMK Pandan. Muhammad Nizam Abdullah Hamidi, Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan, dan kita juga bersama dan turut serta dalam dialog anak muda pada malam ini adalah Yang Berhormat YB Amira Aisyah, Timbalan Presiden Parti Muda, yang juga Yang Berhormat Adun bagi Puteri Wangsa. Saya kira itu saja untuk waktu ini dialog anak muda. Kami memberi fokus kepada bagaimana kita nak menangkap imajinasi anak muda dan juga bagaimana nak memenuhi selera pengundi bandar. Mereka telah suarakan pandangan mereka, tetapi anda lah yang tentukan masa depan anda. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.